Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Arina binti Jamaluddin di 1931214. Rakan saya Nabila Iman Najwa binti Irfan Mersyidi di 1931197. Kami akan bentang tajuk larangan-larangan umum dalam kontrak muamalat. Isi kandungan yang ada dalam tajuk ni iaitu pengharaman riba, pengharaman gharar, pengharaman maisir, mengeluar dan menjual barangan tidak patuh syariah. Okey, yang pertama, pengertian riba. Dari segi bahasa, maksud dia tambahan. Dari segi istilah, penambahan nilai ke atas sesuatu pinjaman yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman atau dijanjikan oleh penerima pinjaman manakala dalam pertukaran sesetengah barangan dan mata wang. Maksudnya bayaran balik sesuatu pinjaman daripada peminjam secara lebihan. Itu dikira riba lah kalau peminjam tu bagi lebih dalam RM5 je macam tu, peminjam tu kata sedekah, tu bukan riba lah, tapi itu dikira sedekah lah. Kalau riba ni macam dia bagi terlalu lebih, macam dia bagi sampai beratus-ratus, itu riba lah. Dalil pengharaman riba. Yang pertama ni dari surah Ali Imran ayat 130. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah supaya kamu berjaya. Yang kedua ni hadis. Hadis di bawah adalah penjelasan Nabi SAW tentang kedudukan sebenar pemakan riba, wakil, saksi dan penulisnya yang telah dilaknati Allah, di mana sabda Nabi SAW. Hadisnya, Allah melaknat pemakan riba yang memberi makan, dua orang saksinya dan juru tulisnya. Riwayat Ahmad Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang seterusnya, jenis-jenis riba. Yang pertama, riba al-buyu'. Yang kedua, riba al-duyun. Yang pertama ni, riba yang berlaku dalam akad jual beli barang ribawi. Barang ribawi ni maksud dia barang yang tidak boleh ditukar dengan barangan yang sama secara berlebihan. Dia berlaku dalam dua keadaan. Yang pertama, keadaan jual beli atau pertukaran antara barang ribawi yang sama jenis dengan berbeza kadar berat atau kuantiti. Keadaan kedua pula, jual beli atau pertukaran di antara barang ribawi yang berlainan jenis tetapi masih sama ilah ribanya secara tertangguh. Bukan dalam satu masa lah maksudnya, macam tu. Yang kedua, riba ad-duyun. Riba yang berlaku dalam akad pinjaman hutang. Maksud dia, riba jenis ni berlaku dalam dua keadaan juga. Keadaan yang pertama berlaku bila kadar atau manfaat tambahan yang disyaratkan atas pemberian jumlah pinjaman pokok. Yang kedua berlaku bila kadar atau manfaat tambahan lebih dari jumlah pinjaman pokok yang dikenakan akibat si peminjam gagal membayar jumlah pinjaman yang ditetapkan pada tempoh yang dipersetujui. Contoh untuk riba al-buyu, yang keadaan pertama ni, jual beli antara 5 gram emas jenis 916 dengan 6 gram emas jenis 750. Ianya haram kerana berlaku lebihan pada emas jenis 750 dan ianya adalah riba. Sepatutnya dua-dua emas tu kena sama berat timbangannya. Jenis kualiti tidak memberi kesan kepada hukum. Contoh untuk keadaan yang kedua, riba al-buyu'. Puan Rohana ni dia bayar RM3,585 untuk beli mata wang rupiah Indonesia berharga RM100,000. Kerana masalah-masalah yang tak dapat dielakkan, mata wang rupiah tersebut diserahkan kepada Puan Rohana selepas seminggu daripada waktu dia beli mata wang tu lah. Lepas tu akibat tangguhkan penyerahan mata wang tersebut, berlakunya riba kerana pertukaran di antara barang ribawi, mata wang rupiah dan ringgit tu dikira tu barang ribawi lah. Oleh Puan Rohana dikira sebagai riba yang diharamkan oleh Islam. Ini adalah kerana pertukaran atau belian antara barang ribawi yang sama ilah ribanya. Dalam contoh ni, ilah riba adalah alat pertukaran.
hendaklah berlaku secara serentak di dalam majlis akad. Seterusnya, contoh untuk riba duyun. Contoh untuk keadaan pertama kan ada dua keadaan kan. Yang pertama ni Encik Ikram dia mohon pinjaman wang jumlahnya RM10,000 dari bank konvensional. Lepas tu dia kena bayar balik duit tu RM18,000. So yang duit lebihan RM8,000 tu dikira riba. Untuk keadaan yang kedua, Encik Ikram dia jual kereta harga RM40,000 secara tangguh dalam tempoh 5 tahun. Disebabkan pembeli tak dapat nak bayar dalam tempoh yang dijanjikan tu, Encik Ikram dia panjangkan lagi tempoh pembayaran. Lepas tu dia tambahkan hutang yang perlu dibayar oleh pembeli. So tu pun dikira riba. Seterusnya, akibat dan kesan riba. Yang pertama, kehilangan berkat harta dan kehidupan. Para pengamal riba ni ditarik akan keberkatan harta benda, sama ada hartanya akan mudah hilang, dirompak, dicuri, dikhianat. Macam itulah. Lepas tu seterusnya, seperti berzina dengan ibu bapa sendiri. Sabda Nabi SAW, riba mempunyai 73 pintu. Riba yang paling ringan dosanya ialah seperti seorang lelaki berzina dengan ibunya. Riwayat Ibnu Majah. Amaran Rasulullah SAW di atas amat berat dan besar dosanya, sehingga Rasulullah SAW mengumpamakan pengamal riba adalah seperti berzina dengan ibunya. Seterusnya, lebih berat dari 36 kali berzina. Rasulullah SAW memberi amaran akan kedahsyatan pengamal riba, ialah dosanya lebih buruk dari 36 kali berzina. Yang terakhir, salah satu dari 7 dosa besar. Yang ni pula Rasulullah SAW menyamakan dengan syirik kepada Allah. Maksudnya Rasulullah SAW ni dia samakan perkara riba ni dengan syirik kepada Allah, membunuh dan sebagainya. Seterusnya, hikmah pengharaman riba. Yang pertama, amalan riba akan menanam sifat malas bekerja. Dengan riba ni dorong pemakannya hidup senang lena tanpa bekerja dan berusaha, sedangkan Islam menggalakkan umatnya untuk berusaha dan bekerja. Jadi malaslah orang yang mengamalkan riba ni. Macam tu. Yang kedua, sistem riba menghalang orang ramai dari terbabit secara langsung dengan aktiviti ekonomi sebenar. Yang ketiga, sistem riba akan menghancurkan dan memberi impak yang negatif, di mana ia akan meruntuhkan pandangan masyarakat terhadap keyakinan kepada sistem ekonomi yang sebenar. Yang last kali ni, mendedahkan sistem ekonomi kepada risiko kejatuhan yang sangat berbahaya. Seterusnya, tajuk pengharaman gharar. Yang pertama ni, pengertian gharar. Gharar bererti sesuatu yang berbahaya dan bermaksud penipuan. Dari segi istilah ni, merujuk kepada unsur-unsur ketidakpastian yang boleh mendedahkan seseorang itu kepada bahaya. Seterusnya, kesan gharar. Yang pertama, gharar dapat menyekat perkembangan dan pembangunan lestari ekonomi global, di mana transaksi yang dilakukan dengan adanya gharar menyebabkan sesuatu kontrak terbatal. Ni kesan terhadap negara. Yang kedua ni, kesan terhadap masyarakat. Menggalakkan masyarakat memperolehi pendapat secara batil. Yang terakhir ni, punca seseorang individu itu menjadi lemah. Ini untuk kesan terhadap individu. Seterusnya ni, pengurusan risiko dan gharar menurut Islam. Dia ada 3. Yang pertama, risiko yang mesti ditanggung. Risiko ni wajib ditanggung dan tidak boleh dielakkan dalam usaha mendapatkan keuntungan. Contoh, peniaga ni jalankan perniagaan dia, dia harus tanggung risiko kalau
Kalau ada kerosakan, kecacatan atau susut nilai terhadap barangan jualan tu sebelum barang tu diserahkan kepada pembeli. Yang kedua ni, risiko yang diharamkan. Risiko ni berkaitan dengan aktiviti memperolehi kekayaan tanpa asas syarak, di mana tiada pertumbuhan kekayaan sebenar diwujudkan. Antara risiko yang diharamkan ni ialah dia mengandungi elemen ketidakpastian secara melampau, iaitu gharar fahish, nama dalam bahasa Arabnya lah. Dia termasuk juga dalam kategori perjudian. Contohlah, perjudian ni maisir kawan saya akan sambung nanti. Dia diharamkan oleh syarak. Lepas tu yang ketiga ni, yang last, risiko yang boleh diurus. Terdapat satu lagi kategori risiko yang mana tidak merangkumi mana-mana jenis risiko yang haram atau mesti ditanggung. Risiko ini boleh dikawal dan diurus agar tidak berlaku sebarang kerugian. Kalau berlaku kerugian, ia boleh dikurangkan ke tahap paling minimum. Justeru pendekatan tertentu boleh diambil bagi mengelakkan risiko ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Iman Najwa binti Irfan Rushdi, batch D193111907. Saya akan meneruskan slide yang seterusnya. Pengharaman maisir. Pengertian. Judi dalam bahasa Arab dikenali sebagai al-maisir atau al-qimar. Ia bermaksud permainan pertaruhan golongan Arab dengan menggunakan anak panah. Permainan judi juga diiktirafkan sebagai permainan dengan anak batu atau dengan dadu atau segala jenis pertaruhan. Menurut Kamus Dewan, judi diartikan sebagai permainan dengan memakai wang dan lain-lain sebagai taruhan, seperti main ceki, main dadu dan sebagainya. Dalil pengharaman maisir. Pengharaman judi dalam Al-Quran adalah berlaku secara berperingkat. Pada awalnya, ayat 219 dari surah Al-Baqarah yang menyebut, maksudnya, mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai arak dan judi. Katakanlah, pada keduanya ada dosa besar dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Surah Al-Baqarah ayat 219. Pada peringkat seterusnya, turun ayat 90 dari surah Al-Ma'idah yang menyebut, maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor, keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Surah Al-Ma'idah ayat 90. Dalam sebuah hadis lain yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, barang sesiapa yang berkata pada temannya, marilah kita berjudi atau bertaruh, maka hendaklah dia bersedekah. Riwayat Al-Bukhari 4860 dan Muslim 1647. Kesan dan akibat daripada maisir atau judi. Yang pertama, lalai daripada tanggungjawab yang dipikul. Ketagihan berjudi mampu mengakibatkan seseorang lupa dan lalai daripada amanah dan tanggungjawab yang dipikul. Hal ini boleh membawa kepada gejala pelantikan kerja, kuliah atau sekolah bagi yang masih belajar. Yang kedua, mengalami kehabisan wang dan sumber. Ia bagi tujuan memuaskan nafsu. Dengan keseronokan berjudi, wang dan sumber akan kehabisan kerana kesemuanya dibelanjakan untuk tujuan tersebut. Ini menyebabkan ramai yang diisytiharkan muflis akibat perbuatan buruk tersebut. Yang ketiga, selalu dibebani dengan hutang. Penjudi juga akan selalu dibebani dengan hutang. Kehidupan menjadi tidak tenang dan banyak masa terbuang serta mengabaikan keluarga dan bersikap tamak. Seterusnya, mudah terjebak dengan perlakuan jenayah. Akibat terdesak dan terhimpit untuk mencari sumber bagi terus melayani ketagihan berjudi yang tiada penghujung, pelakunya terdedah untuk terlibat dengan jenayah. Ini kerana kegiatan perjudian membuka potensi yang besar kepada pelakunya untuk terheret ke kancah pergaduhan, perbuatan mencuri,
merompak, malah sampai ke tahap membunuh. Seterusnya, meruntuhkan institusi kekeluargaan. Ketagihan berjudi oleh lelaki judi akan sampai kepada tahap tergamak mengorbankan kebahagiaan rumah tangga yang dibina, mengabaikan nafkah keluarga serta tanggungjawab terhadap anak-anak. Ini sudah tentu akan membawa kepada keruntuhan institusi keluarga dan masyarakat. Seterusnya, punca perpecahan dalam masyarakat. Kegiatan perjudian juga menjadi punca perselisihan dan perpecahan dalam kalangan masyarakat. Jika tidak dibendung, ia akan terus membiak dan menjadi barah kepada generasi akan datang dan negara akan mempunyai individu dengan sasiah yang sangat buruk. Seterusnya, mengeluar dan menjual barangan tidak patuh syariah. Definisi Prof. Dr. Muhammad Nabil Ghanayim, Profesor di Kuliah Syariah Universiti Kahirah, telah mentakrifkan harta tidak patuh syariah sebagai harta haram yang diperolehi melalui jalan-jalan yang tidak syar'i, iaitu mengambil harta yang terdapat larangan ke atasnya, atau terdapat balasan had ke atas pelakunya, atau terdapat janji buruk berkaitannya, atau yang dinamakan sebagai batil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ia juga dapat ditakrifkan harta yang dimiliki dan diperolehi melalui wasilah yang tidak diiktiraf oleh syarak, seperti rompakan rampasan, hasil jualan barang curi, rasuah, perjudian, loteri, transaksi riba, perlindungan insurans konvensional, keuntungan pelaburan di dalam sekuriti tidak patuh syariah dan seumpamanya. Dalil persyariatan berkaitan harta tidak patuh syariah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu atau memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui salahnya. Surah Al-Baqarah ayat 188. Firman Allah SWT yang bermaksud, orang yang mengambil riba, iaitu tidak berdiri betul, mereka seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan dengan terhuyung-hayang kerana sentuhan syaitan itu. Yang demikian ialah disebabkan mereka mengatakan bahawa sesungguhnya berniaga itu sama sahaja seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan berjual beli, berniaga dan mengharamkan riba. Oleh itu, siapa yang telah sampai kepadanya peringatan atau larangan dari Tuhannya, lalu ia berhenti dari mengambil riba, maka apa yang telah diambilnya dahulu sebelum pengharaman itu adalah menjadi haknya dan perkaranya terserahlah kepada Allah. Dan sesiapa yang mengulangi lagi perbuatan mengambil riba, maka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. Surah Al-Baqarah ayat 275. Jenis-jenis harta yang haram. Para ulama membahagikan harta yang haram kepada dua kategori. Yang pertama, haram kerana ayin. Harta tersebut adalah haram dizatihi. Contohnya, mayat, najis, darah, daging babi dan sebagainya. Yang kedua, haram kerana sumber harta tersebut adalah haram li ghairihi. Contohnya, harta daripada sumber transaksi riba, perniagaan arak atau judi. Begitu juga harta curi atau rampasan. Seterusnya, contoh-contoh situasi. Yang pertama, penggunaan wang yang tidak patuh syariah. Jika merujuk dan melihat penciptaan mata wang fiat, ini sudah tentu hukum penggunaannya adalah haram disebabkan cara penciptaannya. Namun, setelah para ulama melihat kepada faktor cengkaman ekonomi dunia kontemporari di tangan bukan Islam dan keperluan mendesak untuk penggunaan mata wang fiat disebabkan ketiadaan alternatif di hadapan mata
seperti mata wang dinar emas dan sebagainya. Majlis Fiqh Antarabangsa yang dianggotai ulama fiqh terhebat dari seluruh dunia secara sepakat membenarkan penggunaannya, namun dengan syarat ia mestilah mengikut disiplin dan syarat yang sama dengan hukum atas emas dan perak. Ini kerana ia tetap berfungsi sebagai medium of exchange dan masih boleh menjalankan fungsi-fungsi duit di zaman moden ini walaupun tidak sesempurna emas dan perak fizikal. Justru itu, atas dalil hajat, umat Islam diberikan keringanan untuk bermuamalat dengan wang kertas fiat ini, namun mestilah mengikut disiplin emas dan perak. Saham yang tidak patuh syariah. Pada dasarnya, hukum melabur saham adalah harus, namun ia mestilah disandarkan dengan beberapa dawabit, yakni syarat antaranya adalah mestilah melabur dalam pelaburan patuh syariah. Oleh kerana pelaburan yang tidak patuh syariah berpotensi besar mengandungi unsur riba, gharar atau ketidakpastian dan sebagainya yang wajib bagi seseorang individu Muslim menjauhkan diri daripadanya. Begitu juga hukumnya bagi pelaburan dalam bank konvensional, iaitu haram hukumnya kerana pelaburan tersebut tidak dibangunkan mengikut konsep pelaburan Islam dan turut melabur di dalam sektor-sektor tidak patuh syariah yang melibatkan perjudian, riba dan juga gharar. Akhir sekali, kesimpulan. Demikian adalah antara perkara-perkara yang diharamkan dalam aktiviti jual beli atau perniagaan. Kesemua larangan dan tegahan yang disebutkan di atas cukup mencerminkan kesempurnaan dan kesyumulan syariat Islam. Semua perkara yang haramkan ini adalah perkara yang boleh mendatangkan mudarat dan kesulitan kepada manusia. Sekiranya semua manusia berpegang teguh dengan ajaran dan panduan Islam, nescaya semua akan mendapat rahmat Allah SWT dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Antara hikmah yang disebut bermaksudlah boleh menyebabkan seseorang itu terjebak dalam pelbagai jenayah seperti mencuri, mencederakan jiwa, menimbulkan permusuhan dan pertelingkahan. Mengambil harta orang lain secara batil menjadi sebab kepada seseorang dalam menipu dan menzalimi orang lain, menghabiskan harta sehingga sanggup menggadai isteri dan anak-anak, serta pelbagai keburukan lain sebagaimana yang telah dijelaskan. Sekian, terima kasih.